wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya jualah kita semua ni dapat berkumpul dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan tahniahlah kepada semua para pelajar sehingga hari ini, waktu ini puan-puan sungguh bersemangat untuk datang belajar ke kelas ustaz, walaupun sedar bahawa kita belajar ni tak banyak puan-puan, sikit aja kita belajar, tapi memadailah daripada langsung tidak belajar, betul tak? Jadi puan-puan, terima kasih, syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala yang pilih tuan-tuan dan puan-puan termasuk saya yang bercakap ni untuk sama-sama berada dalam majlis ilmu. Dan puan-puan tahu ke tidak, ketika majlis ilmu ni kalau puan-puan berdoa, doa kita mustajab. Puan-puan berdoa lah, ustaz, doa saya nak khabar pada ustaz ke? Tak payah khabar pada ustaz. Puan-puan doa senyap-senyap sudah lah, senyap doa dalam hati, doa senyap-senyap dalam hati, minta apa pada Allah? Pertama, minta ampun. Minta ampun pada Allah atas segala dosa-dosa yang kita lakukan, insya-Allah. Dan puan-puan sedar ke tidak bahawa setiap kali kita, sebelum kita habis kelas, kita baca tasbih kafarah. Tasbih kafarah dan juga surah wal asri. Sedar tak? Puan-puan, itu juga antara cara kita minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi pernah bersabda dalam satu hadis, kalau kita bacalah tasbih kafarah sebelum meninggalkan majlis ilmu, kata Nabi, maka akan diampunkan segala dosa-dosa kita sewaktu berada dalam majlis tersebut. Kadang-kadang dalam majlis ilmu ni, kadang-kadang kita mengumpat juga puan. Jadi bila kita mengumpat kan berdosa, betul? Mengumpat macam mana ustaz? Contohnya, contoh saja, saya bukan berceramah tapi contoh. Contohnya kita tak berkenan dengan kawan si A tu, contohnya si A, contohnya, ustaz, kenapa kawan saya ni pakai baju liklak pula hari ni ustaz? Macam-macam je. Puan-puan, itu namanya mengumpat. Jadi bila mengumpat maknanya puan-puan sudah berdosa kepada kawan tadi. Ataupun puan-puan tidak mengikut arahan. Seperti mana yang ustaz kata. Ustaz kata hari ini kena bawa buku sekian-sekian. Tiba-tiba, malah nak bawa buku, saya nak dengar je lah ustaz mengajar. Puan-puan, maka puan-puan sudah berdosa dengan ustaz sebab tidak ikut arahan. Puan-puan, bukankah bila kita berada dalam majlis ilmu, kita kena ikut patuh kepada guru kita yang mengajar, ya. Jadi kalau ustaz bagi latihan, ustaz bagi apa jua, nota, maka puan-puan bawalah setakat mana yang mampu kita bawa, ya. Melainkan kalau kita lupa. Jadi ginilah dipendekkan cerita, dalam majlis ilmu ni kita banyak buat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sekadar dalam majlis ilmu, maka di luar daripada majlis ilmu sudah tentu banyak dosa kita kepada Allah. Maka marilah sama-sama nanti sebelum balik kita baca tasbih kafarah dan juga surah wal asri. Baik puan-puan, hari ini ustaz nak sambung kuliah kita sebelum kita baca Quran sekejap lagi dengan perbincangan hukum bab yang keberapa? Bab yang ketiga. Bab yang keempat lah puan-puan. Allahu Akbar, baru 7 hari 7 malam tak ada kelas dengan ustaz, dah lupa dah kita. Ustaz rasa hari ini kita akan masuk kepada bab yang keempat, betul ke? Bab yang keempat iaitu hukum alif lam. Jadi standby, get ready puan-puan, kita akan ulang kaji sebentar lagi. Tapi sebelum tu mari sama-sama kita tadah tangan, kita mulai kuliah dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا
وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Alhamdulillah. Baik puan-puan, sebelum kita mulakan ulang kaji kita pada bab yang keempat iaitu hukum alif lam, puan-puan di belakang sana ada tabung tahu, ada tabung warna hijau tu tabung jejak asnaf. Dan puan-puan tahu tak, saya ni baru balik daripada Kelantan. Apa Ustaz buat di Kelantan? Ustaz pergi berjalan ke, makan angin ke? Tidak puan-puan. Puan-puan tengok gambar yang Ustaz hantar, Ustaz bantu anak yatim, Ustaz bantu anak-anak asnaf. Saya bantu keluarga asnaf di sana puan-puan. Jadi ginilah, lepas ni banyak lagi kawasan, banyak lagi negeri yang saya akan jelajah. Saya akan bantu keluarga-keluarga yang susah, dhaif di negeri-negeri dalam Malaysia ni. Jadi puan-puan sudah tentu kita perlukan sedikit sumbangan lah daripada puan-puan. Kalau sudi, puan-puan bantulah. Masukkanlah RM1, RM2. Ustaz tak minta banyak, RM1, RM2 pun jadilah. InsyaAllah duit tu saya akan belikan barang-barang dapur untuk keperluan asnaf. Dan puan-puan sedih ya, bila kita tengok ada orang susah lagi dalam negara kita puan-puan. Hari ini kita semua anak cucu kita dapat makan sedap puan-puan, dapat makan ikan, ayam goreng dan sebagainya. Tetapi mereka di sana puan-puan orang susah, mereka hanya makan betul-betul bubur nasi air. Kalau orang Kelantan kata nasi air puan-puan, cecah dengan apa? Budu, cecah dengan ikan masin, cecah dengan kicap saja puan-puan. Allahu Akbar. Dan puan-puan rumah mereka begitu dhaif dan sampai saya tak berani nak naik atas rumah. Dipersilakan saya naik atas, saya kata tak apa, minta maaf lah. Saya duduk kat bawah je lah puan-puan ya. Jadi tak apalah puan-puan. Begini, tanggungjawab kita bersama, bantulah ya orang susah di luar sana melalui pertubuhan kebajikan Baitul Hasan. Mudah-mudahan nanti di hari kiamat kita semua dapat masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala berkat kita bantu orang susah semasa hidup di muka bumi Allah ini ya. Jadi terima kasih banyak-banyak. Tabung ni sampai bila Ustaz? Sampai bila-bila. Selagi Ustaz bernyawa, selagi saya hidup, saya akan terus bantu orang susah dan puan-puan pun sama jugalah bersama dengan Ustaz. Boleh? Maknanya puan-puan boleh bantu bila-bila masa. Kalau hari ni tak buat duit, minggu depan bawa lah RM1, RM2 masuk dalam tabung tu. Ya, InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak ya atas bantuan tuan-tuan puan. Dan mudah-mudahan dengan apa yang kita buat inilah menjadi amal soleh kepada bekalan kita di hari kiamat nanti. InsyaAllah. Okey, puan-puan yang dirahmati Allah, sila buka nota sampingan kita ataupun nota rujukan kita. 2 keping ni semua ada ke? Ustaz dikabarkan nota ni dah habis kat belakang. Jadi Ustaz print semula pada minggu sudah. Banyak Ustaz print. Puan-puan boleh dapatkan di belakang. Dan puan-puan, boleh tak puan-puan hadiahkan nota ni kepada anak cucu kita di rumah? Kita ni belajar jangan kedekut. Ustaz biar je lah saya belajar, saya seorang je tahu Ustaz. Anak cucu biarlah lantak lah mereka tahu ke tak tahu. Puan-puan tak boleh cakap gitu. Puan-puan kena share ilmu ni kepada anak cucu di rumah. Belikan nota ni sekeping, bagi kepada anak cucu kita mungkin sekolah rendah, sekolah menengah yang dah boleh membaca. Puan-puan, mudah-mudahan kita satu keluarga dapat syafaat daripada Al-Quran, insya-Allah. Dan puan-puan jangan main bagi aja tahu. Puan-puan bila bagi nota ni, puan-puan kena explain, kena terangkan. Ajar mereka sikit-sikit hukum tajwid yang ada dalam nota. Dan kalau puan-puan tak tahu nak mengajar, tak faham, puan-puan boleh refer semula kepada rakaman video dalam YouTube yang Ustaz yang kita dah rakam ya. Jadi puan-puan boleh rujuk kepada rakaman tersebut ataupun tanya dengan Ustaz bila-bila masa. Okey puan-puan yang dirahmati Allah, nampaknya kita dah masuk bulan baru ni. Hari ni dah 1 Ogos 2023, bermakna puan-puan dah masuk bulan yang ketiga belajar dengan Ustaz. Betul? Bulan yang pertama bulan Jun hari tu, bulan yang kedua Julai, sekarang ni dah Ogos. Puan-puan dalam tempoh 2 bulan ni, alhamdulillah puan-puan dah habis ulang kaji berapa bab dengan Ustaz? 3 bab, iaitu bab pertama Nun mati dan tanwin, bab 2 Mim mati, bab 3 Hukum wajibul ghannah. Lancar je jawapan. Pasal apa nota dah ada kat depan. Jadi puan-puan rujuklah nota Ustaz 2 keping ni, jangan hilang tau. Bawa ke mana-mana. Cuma saya nak ingatkan, nota ni jangan termasuk dalam tandas. Sebab ni ada ayat Quran. Jadi puan-puan berhati-hati ya. Kalau puan-puan masuk tandas, beg letak kat luar. Jangan bawa masuk dalam tandas. Sebab ada ayat Quran. Okey, sekarang ni kita nak fokus kepada bab yang keempat. Sebenarnya dalam tajuk tahap 1 ni, berapa bab puan-puan kena ulang kaji dulu? Ada 5 bab. Jadi kita dah masuk bab 4. Bab 4 tajuknya adalah ikut hukum alif lam. Puan-puan dulu dah belajar belum hukum ni? Dah, sama ada dengan saya ataupun dengan ustaz-ustaz yang lain. Ya, alhamdulillah. Maknanya perkataan alif lam tu bukan asing, bukan pertama kali puan-puan sebut pada hari ini ya. Sekali lagi diulang, hukum alif lam.
Macam biasalah, setiap nama hukum mesti ada makna yang tersendiri. Puan-puan, apa makna hukum? Kaedah ataupun cara bacaan. Siapa yang boleh jawab, jawab ya. Siapa yang tak boleh jawab tu senyap je lah, dengar jawapan kawan. Kalau kawan tak jawab juga, biar ustaz jawab. Jadi puan-puan, sekali lagi diulang, hukum adalah kaedah ataupun cara bacaan je. Manakala alif itu apa? Merujuk kepada? Tak apalah, biar ustaz jawab. Baik, jadi puan-puan tak nak ustaz tulis juga ni? Tak apa, biar kita tulis supaya nampak apa yang dikatakan hukum alif lam. Sekarang ni bab yang keberapa? Bab yang keempat ya. Bab yang keempat iaitu hukum alif lam. Okey. Puan-puan, sebelum kita belajar lebih detail hukum alif lam, puan-puan kena tahu alif itu apa, lam itu apa. Okey. Baik, kata ulama, hukum tadi dah tahu dah apa maknanya. Alif itu merujuk kepada huruf, gabungan huruf alif dan kepala huruf sad, yang disebut sebagai hamzah wasal. Ni. Jadi alif itu merujuk kepada gabungan alif dan kepala huruf sad yang disebut sebagai hamzah wasal. Hamzah apa Jui? Hamzah wasal. Manakala lam itu merujuk kepada apa? Lam itu adalah huruf hijaiyah. Lam itu adalah huruf hijaiyah, bentuknya macam mana? Macam mata kail. Macam ni ya. Jadi sekali lagi saya ulang. Alif itu apa? Jangan puan-puan jawab alif itu alif. Ustaz, huruf Quran. Ya, memang betul huruf Quran. Tetapi detailnya, alif itu kata ulama adalah gabungan antara huruf alif dan kepala huruf sad yang disebut sebagai hamzah wasal. Ni, hamzah wasal. Manakala lam itu huruf hijaiyah lah, bentuknya macam mata kail je. Alhamdulillah. Jadi, mari kita sebut sama-sama hukum alif lam. Itu tajuk dia. Jadi kalau anak cucu tanya, Abah, alif tu apa, lam tu apa, insya-Allah puan-puan boleh jawab berdasarkan apa yang saya khabar tadilah. Okey. Jadi puan-puan, rupa-rupanya hukum ni nanti dalam Quran terbagi kepada dua jenis. Yang pertama disebut alif lam qamariyah. Atau nama lain izhar qamari. Sebut. Pastikan semua pelajar ada nota sampingan ustaz supaya puan-puan senang rujuk benda yang sama ya. Jadi puan-puan, alif lam qamariyah dia ada nama lain iaitu izhar qamari. Sekali lagi diulang, alif lam qamariyah atau izhar qamari. Ini yang pertama, sekali lagi kita huraikan. Yang kedua, alif lam syamsiyah atau idgham syamsi. Baik, ada setengah ustaz sebut alif lam syamsiyah, ada sebagian ustaz sebut idgham syamsi. Adalah hukum yang sama kedua-duanya. Jadi puan-puan senang alif lam syamsiyah ke ataupun idgham syamsi. Alif lam syamsiyah itu yang biasa kita gunakan ya dalam kelas kita dan juga kelas ustaz-ustaz yang lain. Okey, puan-puan yang dirahmati Allah, terus refer kepada nota ustaz sebab saat lagi kita nak baca Quran. Dan saat lagi kita nak praktikkan apa yang kita ulang kaji ini dalam bacaan. Jika puan-puan tahu hukum tersebut, insya-Allah bila baca Quran nanti betul lah bacaan kita ya. Jadi puan-puan, sekali lagi diulang yang pertama ni alif lam qamariyah. Apa makna alif lam? Alif lam tu apa? Alif itu gabungan kepala alif dan juga kepala huruf sad. Tu, ustaz dah tulis dah. Gabungan alif dan kepala huruf sad. Maka namanya hamzah wasal. Lam itu huruf hijaiyah, iaitu bentuknya macam mata kail. Apa makna qamariyah? Bulan. Jadi kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu, hukum ni namanya alif lam bulan. Tak sedap bunyi perempuan. Dia kena sebut alif lam qamariyah. Bagus sedap. Inilah keistimewaan bahasa Arab. Ya, bahasa Arab ni sedap didengar, sedap disebut perempuan ni berbanding kalau dengan bahasa kita. Bahasa kita alif lam bulan, tak sedap perempuan, dia kena sebut alif lam qamariyah. Allahu akbar. Ataupun ada setengah ulama sebut izhar qamari. Sebut izhar itu nyata, terang atau jelas. Manakala qamari sudah tentu bulan. Jadi kalau sebut dalam bahasa Melayu hukum ni namanya apa tahu?
Hukum ni namanya nyata terang jelas bulan. Nyata terang jelas bulan. Tak sedap juga perempuan, dia kena sebut izhar qamari. Baru sedap nama dia. Perempuan yang dirahmati Allah, baik nama hukum dah tahu. Sekarang ni macam mana kita nak cam dalam Quran? Maka di sini saya sediakan formula step by step bagaimana nak mengenali hukum ini dalam Quran. Okey, perempuan cuba tengok nota ustaz, ada berapa step? Mana puan tahu 3? Pasal ada nombor 3 kat situ ustaz, 1, 2, 3. Kan ada 3 tu kan? Maka 3 lah stepnya. Persoalannya apakah step itu? Mari ikut ustaz. Step yang pertama, sekejap ya, cara mengenali. Okey. Step yang pertama ustaz kata apa? Dalam satu kalimah, sekali lagi, dalam satu kalimah, terdapat apa? Terdapat hamzah wasal. Tengok ni. Ikut ustaz, dalam satu kalimah terdapat hamzah wasal. Hamzah wasal tu apa? Gabungan alif dan kepala huruf sad. Mana tahu jawapannya? Tu kat whiteboard, ustaz tak padam lagi. Jadi puan-puan, jangan buat ayat sendiri, nanti takut salah. Puan-puan ikut ayat ustaz ya. Jadi sekali lagi diulang. Dalam satu kalimah terdapat hamzah wasal. Okey, ini step yang pertama. Step yang kedua, tengok nota ustaz tu. Diikuti lam bertanda mati. Maknanya ini adalah step yang kedua puan ya. Step pertama dalam satu kalimah ada hamzah wasal. Step kedua diikuti lam bertanda mati. Kemudian step yang ketiga bertemu dengan ikut salah satu berapa belas huruf? 14 huruf qamariyah yang berbaris, satu di atas, di bawah atau satu di depan. Puan-puan cuba ikut ustaz. Step yang ketiga bertemu dengan salah satu 14 huruf qamariyah yang berbaris satu. Berbaris satu di mana? Atas, bawah ataupun di depan. Puan-puan, persoalannya 14 huruf qamariyah tu apa? Ya. Tak apalah, mengantuk ustaz dengarnya perempuan. Pasal apa? Perempuan yang ustaz ajar bukan macam tu. Ustaz ajar kita sebut dengan jelas terang dan sebut tiga-tiga. Ingat tak ustaz kata hari tu kita ada 5 jari. Setiap jari ini ada 3 petak. Satu petak, satu huruf. Mari kita letak, kita buat begitu. Ready? Tengok nota ustaz. Siapa yang tak hafal tak mengapa. Tengok nota. Alif, ba, jim. Ha, kha, ain. Ghin, fa, qaf. Kaf, mim, waw. Ha, ya. Bukankah jumlahnya berapa? Apalah 15 pula, 14 lah perempuan. Puan-puan, jari yang terakhir ni kita letak 2 huruf saja. Okey, one more. Sekali lagi. Alif, ba, jim. Ha, kha, ain. Ghin, fa, qaf. Kaf, mim, waw. Ha, ya. Puan-puan sebut sendiri, ustaz nak tulis. 1, 2, mula. Ya. 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 Bagus. Ha, ya. Bagus. Ha, ya. Alhamdulillah. Jadi sampai bila-bila inilah huruf alif lam qamariyah ataupun izhar qamari. Dan ingat, huruf-huruf ini mesti berbaris dan tak boleh ada sabdu. Kalau jumpa sabdu tak sah, tak layaklah jadi huruf dia, ya. Jadi perempuan kena ingat huruf ini mesti berbaris satu, sama ada atas, bawah ataupun di hadapan. Jadi perempuan, ustaz wajib ke kami hafal huruf ni? Tak wajib. Hanya digalakkan aja untuk memudahkan kita mengajar orang lain. Tapi kalau tak mampu tak apa, rujuk je lah nota ustaz, ya. Yang perempuan semua kan dah habis exam dengan ustaz kan? Maka tak ada exam lagi dah. Lega ustaz dengar, alhamdulillah. Maknanya perempuan tinggal fikirkan, ulang kaji dan praktikkan dalam bacaan Quran kita. Baik, ustaz, macam mana kami nak tunjuk contoh dalam Quran? Senang.
Untuk contoh dalam Quran, puan-puan jangan pergi surah jauh-jauh. Puan-puan ambil surah Al-Fatihah. Dalam Fatihah kita ada berapakah alif lam qamariyah? Ada 4. Tengok nota ustaz, ada ustaz tulis kat situ. Yang pertama, kejap, surah Al-Fatihah ya. Okey. Kenapa ustaz ambil surah Fatihah? Sebab surah ni tiap-tiap hari duk kita baca. Jadi kata ulama ada 4 hukum alif lam qamariyah. Dimulakan dengan Alhamdu, bagus. Alhamdu yang pertama. Yang kedua, Al-Mustaqim. Lagi? Al-Mustaqim sekejap ya. Lagi Al-Alamin. Lagi? Al-Maghdubi. Okey. Al-Maghdubi. Jadi jumlahnya berapa puan? Ada 4 ya. Dan cuba perhatikan keempat kalimah ni. Kalau kita keluarkan semua kalimah ini, puan-puan baca kalimah ini saja, maka ulama kata hukumnya alif lam qamariyah. Diulang suara. Alhamdu. Al-Mustaqim. Al-Alamin. Al-Maghdubi. Okey, puan-puan, mari kita semak betul ke ni hukum alif lam qamariyah. Tengok Alhamdu. Puan-puan nampak ni satu apa? Ini satu kalimah. Tahu tak apa makna satu kalimah? Ya, satu kalimah tu satu perkataan. Apa dia satu perkataan? Gabungan beberapa huruf. Digabungkan jadi satu kalimah lah. Jadi puan-puan ni namanya satu kalimah. Puan-puan nampak huruf pertama huruf apa? Huruf apa yang pertama tu? Hamzah wasal. Tak sampai seminit ustaz ngajar puan-puan. Jangan lupa huruf yang pertama ni adalah huruf Hamzah. Hamzah wasal. Betul ya, syarat yang pertama mesti ada hamzah wasal. Diikuti lam mati, betul? Ada lam mati. Kemudian disambut dengan huruf qamariyah yang berbaris. Dan kebetulan huruf qamariyah di sini apa? Ha pedas. Maka kalau puan-puan dah salin tadi, gariskan dekat ni 3 huruf ni. Hamzah wasal, lam dengan ha. Dan kalau orang tanya huruf qamariyahnya apa, jawab ha pedas. Cuba sebut alhamdu. Alhamdulillah. Bagaimana contoh yang kedua? Al-Mustaqim. Huruf qamariyahnya apa? Huruf qamariyahnya apa? Mim pandai. Mana puan tahu? Cukup syarat sahaja, senang jawab soalan ustaz ya. Dengar molek-molek. Dulu pernah saya tanya dengan tok guru, ustaz, tok, macam mana kita nak kenal huruf qamariyah? Jawapannya kata tok guru saya, huruf yang ketiga. Huruf yang ketiga selepas huruf lam mati. Puan-puan cuba tengok. Lepas huruf lam mati ni huruf apa ni? Itulah huruf yang ketiga. Kata ulama, maka disitulah huruf alif lam qamariyah. Jadi kalau puan-puan tak hafal huruf qamariyah pun tak apa. Janji puan-puan faham, huruf ketiga selepas lam mati adalah huruf qamariyah. Dan puan-puan nampak huruf mim tu berbaris ke? Ya, betul lah tu. Berbaris. Dan tak ada sabdu pula pada dia. Okey, seterusnya. Al-Alamin. Andai katalah tak hafal huruf alif lam qamariyah. Puan-puan boleh cam tak huruf qamariyah apa kat situ? Mana puan tahu? Huruf ketiga selepas huruf lam mati. Selepas alif lam pula. Lepas lam mati dah perempuan ni ya. Okey, tak apa. Sabarlah perempuan. Dalam kita belajar ni kena banyak bersabar. Dan puan-puan kena rajin. Kena rajin sabar mendengar kuliah daripada ustaz supaya kita dapat faham apa yang dia katakan alif lam qamariyah. Diulang suara. Al-Alamin. Lagi satu yang terakhir. Al-Maghdubi. Apakah huruf qamariyah padanya? Ni, mana puan tahu? Huruf yang ketiga selepas lam mati. Huruf ketiga selepas lam mati. Maka itulah huruf qamariyah. Setakat ni okey ke? Baik, kadang-kadang teori kita dah okey, tapi bacaan tak berapa okey. Jadi itu sebab sekejap lagi kita akan baca Quran. Mudah-mudahan kita baca pun okey, teori tadi pun okey juga. Puan-puan tahu tak, teori dengan praktikal berbeza.
teori tadi, pemahaman yang puan-puan saya terangkan tadi, huruf ketiga, ada sebelah mati adalah huruf Qamariah. Itu teori. Praktikal saat lagi kita baca Quran, boleh tak kita baca dengan betul. Jadi puan-puan, macam mana bacaan yang betul bagi Alif Lam Qamariah? Alhamdu. Al-Mustaqim. Al-Alamin. Al-Maghdubi. Baik, semua contoh ini dah ada pada buku, pada nota ringkas Ustaz di meja masing-masing. Alhamdulillah. Seterusnya, puan-puan, maknanya kalau dalam Fatihah pun dah ada 4, maknanya dalam surah lain ada banyak ke sikit? Puan-puan percayalah, kalau kita rajin baca Quran, sebenarnya hukum ni banyak dalam Quran. Banyak sungguh dalam Quran. Dan puan-puan tahu tak, bila sebut Alif Lam, tak kiralah Qamariah Syamsiah, kata ulama dalam bahasa Arab, dia termasuk dalam isim. Isim ni kata nama. Nanti puan-puan belajarlah akan datang insya-Allah. Jadi puan-puan yang dirahmati Allah, saya rasa cukup untuk Alif Lam Qamariah. Sekali lagi kita baca Quran. Seterusnya Alif Lam Syamsiah. Sebut. Untuk Alif Lam Syamsiah maknanya apa? Alif Lam tu adalah hamzah wasal dan juga huruf lam. Manakala Syamsiah adalah matahari. Kalau disebut idgham syamsi, idgham itu masuk. Syamsi itu matahari. Jadi kalau kita sebut dalam bahasa Melayu, hukum masuk matahari, tak sedap perempuan. Kena sebut idgham syamsi. Ya? Kalau masuk matahari tak sedap bunyi dia perempuan. Ya? Kena cerita sebut hukum idgham syamsi. Jadi pilih mana-mana nama ni. Ustaz, kenapa sampai 2 nama pening kepada saya nak mengingat Ustaz? Jawapannya puan-puan kena ingat, ulama Quran tu ramai, bukannya seorang, beribu ulama Quran. Jadi setiap ulama tu ada hujah pendapat masing-masing. Dan kita ni orang awam, kata para ulama, kena meraihkan pendapat hujah daripada para ulama. Puan-puan, dalam kita ibadah kita pun ada 4 mazhab, betul? Kenapa sampai banyak 4 mazhab? Sebab ulama-ulama ni ramai. Jadi 4 mazhab ni yang diiktiraf dan kita boleh guna pakai mana-mana mazhab dalam ibadah harian kita. Tetapi ingat, mazhab yang paling berdisiplin, yang paling teratur adalah mazhab Imam Syafi'i. Itu sebab kita pegang mazhab tersebut, ya. Tapi tidak salah kalau kita pegang pada mazhab lain, tapi kena belajar terlebih dahulu. Okeylah puan-puan yang dirahmati Allah, mari kita lihat nama hukum sekali lagi, Alif Lam Syamsiah. Perhatikan dalam mata Ustaz, bagaimanakah cara nak kenal hukum ni? Ada berapa step? Ada 3 step juga. Okey, ready? Tengok ya, step yang pertama, ataupun kita tulis dulu cara mengenali. Cara mengenali. Okey, step yang pertama kata ulama, dalam satu kalimah. Dalam satu kalimah sebut terdapat hamzah wasal. Tengok ya, dalam satu kalimah ni step yang pertama terdapat hamzah wasal, diikuti lam tiada tanda. Tulis lam tiada tanda. Maksud Ustaz di sini, lam ni kosong aja ji. Dia tak ada tanda apa-apa. Ustaz salah cetak ke Quran tu tak ada tanda? Bukan salah cetak. Asalnya lam ni mati. Tapi ulama hazafkan, hilangkan matinya untuk membezakan dengan Qamariah. Kalau lam kat sini nampak mati, maka tak ada bezalah dengan Qamariah. Betul? Jadi lam tu dihilangkan matinya ji. Tetapi kita sebut lam ni lam mati sebenarnya. Tapi untuk memudahkan cerita, puan-puan sebut begini. Lam tiada tanda. Habis cerita. Puan-puan kan suka mudah-mudah. Jangan payah-payah perempuan. Jadi sekali lagi diulang. Step yang pertama. Dalam satu kalimah, terdapat hamzah wasal. Diikuti lam tiada tanda. Kemudian, step yang ketiga, bertemu dengan salah satu 14 huruf syamsiah yang apa? Yang bersabdu dan berbaris 1 ataupun berbaris 2. Huruf syamsiah ada berapa ji? Ada 14 juga. Ginilah tuan-tuan. Andai katalah kita bayangkan huruf Quran tu ada 28. Huruf hijaiyah tu ada 28. Maka puan-puan bahagi 2. Setengah adalah milik Alif Lam Qamariah, setengah daripadanya adalah syamsiah. Jadi saat lagi mari kita sebut huruf syamsiah. Tengok nota Ustaz. Tasadal. Zal razai. Sin shin sada. Dada fadha. Lam nun. Itu ikut Ustaz, cuba baca sendiri.
Sekali lagi tasadal. Sebut. Lagi. Dal rozai. Terus. Ya. Pandai. Lam nun. Sebenarnya kan, huruf syamsiah lagi mudah daripada qamariyah. Pasal apa? Yang puan-puan duk sebut tu adalah huruf-huruf hijaiyah yang kita sebut biasa alif bata sajim sampai huruf ya. Jadi puan-puan, tapi puan-puan tak boleh sebut alif bata pula. Sebab apa? Alif dengan ba itu adalah kepunyaan qamariyah. Jadi kita sebut hanya huruf syamsiah saja. Ulang suara. Tasadal. Zal rozai. Sin shin sada. Badak fadha. Lam nun. Dan puan-puan tahu tak huruf ini mesti bersabdu dan berbaris satu ataupun berbaris dua. Dia boleh baris satu, boleh baris dua, puan-puan. Tapi yang paling mustahak, dia mesti ada sabdu. Mesti ada sabdu pada huruf syamsiah. Jadi beza tak dengan qamariyah? Beza ya. Okey, baik. Puan-puan, terus kepada contoh. Nak cari contoh alif lam syamsiah juga cukup mudah. Puan-puan refer surah Al-Fatihah. Surah apa puan? Surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Okey. Sebab apa surah ni tiap-tiap hari duk baca ni? Rupa-rupanya ada terdapat 8 contoh. Dia sekali ganda dengan qamariyah. Kalau qamariyah 4 contoh. Tapi kalau syamsiah 8 contoh. Apakah contohnya? Cuba tengok nota ustaz. Yang pertama, Ar-Rahmani. Sebut. Okey, ini contoh yang pertama. Lagi? Ar-Rahim. Lagi? Ad-Din. Ad-Dini ataupun Ad-Din ya. Okey, lagi? As-Sirata. Lagi? Alladzina. Lagi? Yang terakhir, Ad-Dhalin. Bagus. Puan-puan, sepanjang kita hidup ni, janganlah tidak tahu, tidak kenal kepada hukum alif lam syamsiah yang sentiasa kita baca dalam surah Al-Fatihah. Puan-puan, jumlahnya ada berapa ni? 8. Ustaz tulis 6 je kat situ. Puan-puan kena ingat, Ar-Rahmani dengan Ar-Rahim kan 2 kali. Betul, dalam Fatihah 2 kali ya. Bermakna sudah jadi 4. Jadi kat sini puan-puan kena catat, ini 2 kali. Jadi kat sini 2 kali bermakna sudah jadi 4. 4 campur 5, 6, 7, 8. Betul tak 8 contoh? Okey, mari ke ustaz. Yang pertama, contoh yang pertama, Ar-Rahmani. Sebut. Yang kedua, Ar-Rahim. Dan ingat contoh yang ketiga dan keempat pun sama jugalah, kalimah yang sama tadi. Ulang. Ar-Rahmani. Ar-Rahim. Contoh yang kelima, Ad-Din. 6, As-Sirata. 7, Alladzina. 8, Ad-Dhalin. Puan, mari kita semak. Betul ke contoh ni alif lam syamsiah? Mari kita semak. Cuba tengok Ar-Rahmani. Bukankah ini satu kalimah? Ada apa? Ada hamzah wasal. Puan-puan ikutlah step yang ustaz khabar tadi. Puan-puan jangan buat step sendiri. Puan-puan ikut step ustaz. Okey, sekali lagi dia ulang. Dalam satu kalimah ada apa, Ji? Hamzah wasal. Betul. Dia ikuti lam apa ni? Lam tiada tanda. Ini huruf yang kedua ni, Ji, adalah lam tiada tanda. Betul ya? Okey, diikuti jumpa dengan salah satu huruf syamsiah. Huruf apa ni? Ra. Huruf syamsiah mesti bersabdu dan juga berbaris satu ataupun berbaris dua. Jadi puan-puan, perhatikan di sini huruf syamsiahnya mesti berbaris. Baik, berbaris satu sebenarnya, bukan baris dua ya, minta maaf. Betulkan ni ya? Baris satu sahaja. Baik. Puan-puan, jadi betul lah ini adalah alif lam syamsiah. Maka kita baca Ar-Rahmani. Sebut. Ar-Rahim. Jadi puan-puan, ini antara contoh yang paling senang kalau nak cari dalam Quran, apa dia alif lam syamsiah. Di mana contoh ini berada dalam surah
Al-Fatihah. Jadi kalau orang tanya, Ar-Rahmani dengan Ar-Rahim, apakah huruf syamsiah padanya, Ji? Ra, pandai. Kalau yang ni pula, Ad-Din. Apakah huruf syamsiahnya? Dal, pandai. Kalau As-Sirata, Sad, maka gariskan kat sini. Kalau Al-Ladhina, huruf syamsiahnya adalah huruf lam. Bukannya zal. Ustaz dengar zal tadi, ada yang sebut zal tadi salah ya. Tak apa, yang ni saya terangkan sekejap lagi. Yang penting kalau orang tanya apa huruf syamsiah pada al-ladzina, jawapannya lam. Untuk al-ladzina, tuan-tuan hanya boleh garis dua huruf saja. Hamzah wasal dengan huruf lam saja. Huruf zal jangan garis sebab dia tak ada kena-mengena dengan huruf syamsiah. Manakala ad-dhalin, huruf syamsiahnya apa, Ji? Huruf dhad. Jadi, puan-puan betul tak ada 8 alif lam syamsiah dalam surah Al-Fatihah kita. Jadi puan-puan 4 alif lam qamariyah, 8 alif lam syamsiah dalam surah Al-Fatihah. Baik, sebelum kita tutup cerita hukum alif lam ni, Ustaz nak bagi sedikit peringatan. Okey. Ya. Sabar. Sekejap. Inilah Ustaz nak terangkan ni. Okey. Puan-puan, ambil perhatian. Dalam huruf syamsiah ni, puan-puan nampak tak ada huruf lam? Okey. Ulama kata apa? Untuk penulisan huruf lam ni berbeza sedikit dengan huruf-huruf yang lain. Kalau huruf-huruf yang lain, huruf ta, tha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, tha, dha, nun, huruf-huruf ni tak ada masalah. Huruf syamsiahnya mesti huruf yang ketiga. Tapi huruf lam, ulama tak tulis dua lam kat situ. Sebab kalau ditulis dua lam, nanti jadi nama Allah. Maka untuk mengelakkan jadi salah baca, maka ulama hanya tulis satu lam sahaja. Kenapa? Sebab ini termasuk dalam setiap isim mausul. Ni kena belajar bahasa Arab sikit perempuan dia. Isim mausul adalah kata nama penyambung. Kata nama penyambung. Cuba sebut isim mausul. Yang puan-puan nampak di atas tadi itu semuanya isim. Isim yang biasa, bukannya mausul. Mausul ni maknanya penyambung. Untuk isim mausul, dia melibatkan tidak ditulis dua huruf lam. Ingat ya, untuk isim mausul tidak ditulis dua huruf lam. Sebab kalau ditulis dua huruf lam, ada katalah alladzina ni, ada dua lam kat sini, nanti disebut nama Allah. Betul? Maka ulama buang satu lam. Maka tinggallah satu lam kat sini. Maka di kat sini Ustaz tulis setiap isim mausul ataupun kata nama penyambung tidak ditulis dua huruf lam. Jadi kata penyambung tu macam mana Ustaz? Apa contohnya? Contohnya perempuan jangan risau. Contohnya itu je. Contohnya alladzina. Contohnya alladzina. Ini contoh yang biasa kita jumpa ni. Alladzina. Ataupun alladzi saja pun ada. Dalam Quran alladzi saja. Alladzi. Ada? Ataupun allati pun ada juga. Jadi puan-puan, ataupun contoh yang lain, allai pun ada. Tapi kebanyakan contoh yang kita biasa jumpa dalam Quran, alladzina, sebut alladzi. Ataupun, ini jarang-jarang kita jumpa. Ada juga alladzaini, sebut ada dalam Quran. Ya, tapi yang selalu kita jumpa alladzina dengan alladzi. Jadi semua ini kata ulama termasuk dalam isim mausul. Ustaz, apa makna isim mausul? Kata nama penyambung. Apa makna alladzina, alladzi, alladzaini, allati? Lebih kepada yang. Kalau kita tengok dalam surah Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu jalan-jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat ke atas mereka. Jadi, alladzi ni merujuk kepada yang. Kata nama penyambung di antara ayat sebelum dengan ayat selepasnya. Jadi, puan-puan, untuk alladzina ni, ulama sebut dia hukumnya adalah alif lam syamsiah. Tetapi ingat, tidak ditulis dua huruf lam. Kenapa tak tulis dua huruf lam? Untuk mengelakkan salah baca. Cuba bayangkan, kalaulah dekat sini ada dua lam. Allati ni ada dua lam. Cuba perempuan bayangkan. Bermakna nanti takut ada yang salah baca Allati. Biasanya dua lam ni hanya milik Allah. Betul? Sedangkan ini bukan nama Allah, Ji.
Maka ulama hilangkanlah satu lam, tinggallah satu macam ni ha. Bila tinggal satu, maka hukumnya apa? Hukumnya apa? Isim mausul. Alif lam syamsiyah. Yang mana dia hanya gunakan satu lam sahaja. Betul lah tu isim mausul tadi, tapi hukumnya alif lam syamsiyah. Jadi puan-puan, harap-harap fahamlah apa yang saya ajar ni. Siapa tak faham juga, sila kembali ke pangkal jalan. Belajarlah balik hukum tajwid tahap 1 dengan ustaz. Ya. Dan sekarang ni tajwid tahap 1, semalam, kita baru cerita masuk kepada bab 1, baru habis bab 1. Minggu depan baru masuk bab 2. Jadi siapa nak join kelas baru dengan ustaz, boleh. Belum terlambat lagi sebab saya baru masuk bab yang kedua. Sedangkan ini, yang kita ulang kaji sekarang ni bab 4. Jadi puan-puan ada peluang lagi dengar kuliah ustaz ini dan buat latihan, buat praktikal dalam bacaan kita, insya-Allah. Jadi puan-puan boleh tak gariskan kalimah ni hanya 2 huruf saja. Jangan garis 3 huruf, 2 huruf saja. Dan puan-puan kalau ditanya apakah hukum bacaan, jawablah alif lam syamsiah. Dan kalau ditanya apakah huruf syamsiah padanya, apakah huruf syamsiah padanya? Lam, bukannya huruf zal. Sebab huruf zal tidak ada sabdu, dia tak layak jadi huruf syamsiah. Ambil perhatian ya. Jadi puan-puan, mudah-mudahan ya apa yang ustaz ulang kaji ni tak banyak sikit, kalau boleh banyak alhamdulillah. Tapi kalau tak mampu banyak, sikit-sikit tu bolehlah mengingatkan kita kepada hukum alif lam qamariyah dan syamsiah dalam bacaan Quran kita. Okey. Mari kita baca Quran. Tak silap ustaz, kita masih berada pada jilid yang ketiga. Surah apa hari ni nak baca? Surah apa nak baca? Al-A'raf. Ayat berapa? Ayat 69. Okey, di atas sekali awa ajibatum. Awa ajibatum. Okey, saya yakin seperti mana yang Ustaz khabar tadi, hukum alif lam qamariyah dan syamsiah ni memang banyak dalam Quran. Jadi kalau puan-puan tak cam hukum ni, rugi puan-puan. Pasal apa? Dalam Quran begitu banyak. Okey, ready? Ikut Ustaz baca sama-sama. Dan sambil-sambil tu kita lihatlah hukum qamariyah dan syamsiah. Dan puan-puan boleh tandakan selalu pada Quran masing-masing. Ready? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awa'ajibtum an ja'akum dzikrum min rabbikum. Puan, kalau nak cari alif lam qamariyah syamsiah, pergi cari hamzah wasal dulu. Selagi tak jumpa hamzah wasal, maka bukanlah hukum alif lam qamariyah syamsiah padanya. Okey. Dalam ayat tadi tak ada hamzah wasal. Sambung. Ala rajulin minkum liyunzirakum. Pun tak ada juga hamzah wasal. Sambung. Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qawmi Nuh. Ada tak hamzah wasal? Pula tak adanya, ada lah perempuan pada wadhkuru. Wadhkuru kan ada hamzah wasal. Hamzah wasal tu apa? Gabungan alif dan kepala huruf sad. Tu ada tu. Tapi malangnya lepas hamzah wasal tak ada huruf lam. Bila tak ada huruf lam, maka automatik tak layak jadi
Alif lam. Tak layak jadi hukum alif lam sama ada Qamariyah dan Syamsiah. Maka wadhkuru ni ceritanya tentang bab lain. Ataupun ceritanya tentang kaedah membaca hamzah wasal yang puan-puan akan ulang kaji satu hari nanti. Ya. Jadi alif lam Qamariyah Syamsiah tak ada setakat ini lagi. Sambung. Wazadakum fil khalqi bastah. Bastah. Nampak tak ada huruf sin kecil di atas huruf sad. Puan, ni tak ada kena-mengena dengan bacaan saktah. Dulu pernah kita belajar, kalau jumpa sin kecil kata saktah kan? Tapi ini tak ada kena-mengena. Ini disebut sebagai bacaan yang mana kamu kena tukarkan huruf sad itu kepada bacaan dengan huruf sin. Dalam Quran banyak ke bacaan macam ni? Tak banyak. Dalam Quran ada 2-3 je contoh bacaan ni. InsyaAllah satu hari nanti kita ulang kaji. Cuma saya nak pesan, kalau huruf sin tu bertenggek di atas sad, maka kamu utamakan bacaan sin. Apa itu Ustaz, kalau saya baca sad salah ke? Boleh, tapi kamu kena tahu kamu ikut riwayat mana. Kalau ikut riwayat bacaan Imam Hafs an Asim, mereka utamakan bacaan huruf sin. Maka puan-puan ikutlah yang itu. Bastah. Bas tu baca dengan sin ke sad? Sin. Kalau ada orang luar sana baca bastah, dia baca dengan sad, puan-puan tanya dengan dia, kamu ikut riwayat mana bacaan kamu? Kalau dia tak kerti jawab, suruh dia belajar. Suruh dia belajar. Biasanya riwayat imam-imam yang lain membaca dengan sad. Tapi kalau riwayat Imam Hafs an Asim, kita utamakan baca dengan sin. Sekali lagi diulang. Wazadakum fil khalqi bastah. Bukankah di situ ada alif lam? Cuba sebut kalimahnya al-khalqi. Sebut. Puan, kalau nak cari contoh alif lam, puan-puan kena baca start daripada hamzah wasal. Boleh? Ikut Ustaz. Al-khalqi. Siapa punya hukum? Qamariyah ke Syamsiah? Mana puan tahu? Cukup syarat. Cukup syarat. Allahu Akbar. Tak payah panjang cerita puan-puan. Jawab je lah cukup syarat. Allah, terkejut saya Ustaz. Allahu Akbar. Minta maaf tuan-tuan puan. Pasal apa kita nak jawab ringkas-ringkas saja ya. Dan puan-puan, apakah syarat nak jadi alif lam Qamariyah? Semuanya ada dinyatakan sebelum ini di whiteboard. Ada berapa syarat je? 3 ke 4? 3 syarat. Oh, 1 tunjuk 4 tadi. 3 syarat. Ya, Alhamdulillah. Allahu Akbar. Sambung. Fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Okey, puan-puan cuba perhatikan kalimah Allah. Macam mana eja nama Allah? Alif lam lam ha. Kalimah Allah ditulis dengan alif lam lam ha. Okey, tuan-tuan puan-puan, agak-agaknya nama Allah ni masuk Qamariyah ke masuk Syamsiah? Qamariyah ke Syamsiah? Bagus, tetapkan iman. Sebab apa? Dalam kalimah Allah ni tak ada lam mati. Tak ada tanda mati. Yang ada kami nampak lam tu bersabdu. Jadi kalau sabdu ni mesti Syamsiah yang punya. Jadi memang betul. Kata ulama Quran, nama Allah asalnya, hukum asal adalah alif lam Syamsiah. Tetapi puan-puan dia ada nama khas padanya. Nama yang khusus. Nama khas bagi hukum ni, ulama kata apa tahu? Alif lam al-jalalah. Sebut. Alif lam pada kata nama Allah. Hanya milik nama Allah sahaja. Jadi ginilah. Kalau ada di kalangan kita yang kata, Ustaz, nama Allah ni hukumnya alif lam Syamsiah. Betul. Tapi ada baiknya kita sebut dengan nama alif lam al-jalalah. Sebab nama Allah adalah nama yang sangat mulia, yang sepatutnya diberikan nama yang khusus pada kalimah tersebut. Maka ulama berikan dengan nama alif lam al-jalalah. Tapi kalau orang kata nama Allah ni asalnya adalah alif lam Syamsiah, betul ke salah? Betul. Sebab dalam kalimah tu ada huruf hamzah wasal,
ada lam tiada tanda, diikuti lam yang bersabdu, maka huruf syamsiahnya huruf apa? Lam yang bersabdu itulah. Ya. Jadi puan-puan, asal hukum nama Allah adalah alif lam syamsiah, tetapi disebut dengan nama yang khusus. Apa dia? Alif lam al-jalalah. Pandai. Jadi sekali lagi kami nak jawab ke nama Allah. Nama Allah tu kita KIV. Kita ketepikan sebab apa? Nama Allah ni ada perbincangan yang khusus dalam bab iaitu alif lam al-jalalah akan datang. Sambung. Qalu ajitana lina'budallaha wahdahu وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. Cuba ikut Ustaz, kalimahnya as-sadiqin. Puan-puan rasa tu Qamariyah ke Syamsiah? Mana puan tahu? Cukup syarat. Lagipun Ustaz, kami nampak lepas huruf lam tak ada tanda tu, kami nampak huruf bersabdu. Betul? Maka kata ulama itulah Syamsiah, confirm. Kalau sesiapa yang tak sebut alif lam Syamsiah, mungkin dia akan sebut idgham syamsi. Puan-puan jangan terkejut pula kalau ada ustaz-ustaz kabur idgham syamsi. Puan-puan jangan kata, Ustaz, tu hukum baru ke? Bukan hukum baru. Sama je hukum dengan alif lam syamsiah. Cuma namanya berbeza. Tapi merujuk kepada hukum yang sama sahaja. Sambung. Qala qad waqa'a 'alaykum min rabbikum rijsun wa ghadab. Wa ghadab. Kadang kita ni ingat alif lam, lupa pula qalqalah. Ingat qalqalah, lupa pula alif lam. Itulah kita manusia berpuan. Allahu Akbar. Jadi dalam kalimah tadi, dalam ayat tadi, ada tak hukum alif lam? Tak ada, pasal tak cukup syarat ataupun tidak ada hamzah wasal, tak ada huruf lam, Ustaz. Maka tak ada hukum alif lam, tetapi kena ingat hukum lain banyak kat situ. Ya? Sambung. أتجادلونني في أسماء سميتموها سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. Ulang perkataan al-muntazirin. Pilihlah jawapan Qamariyah ke Syamsiah. Qamariyah lah Ustaz. Pasal apa? Selepas hamzah wasal kami jumpa lam mati. Ingat tau,
Kalau jumpa lam mati, confirm alif lam qamariyah. Sebab apa dia tak gunakan sabdu pada kalimah tersebut? فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا. وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ. Bukankah ada dua kalimah yang sama, iaitu allazina, sebut, dan di bawahnya sama, allazina. Agaknya siapa punya hukum? Siapa yang tak tahu nak jawab, puan-puan tengok whiteboard. Bukankah dekat whiteboard tu Ustaz tulis di bawah tajuk alif lam syamsiah. Cuma Ustaz tulis kat situ allazina ni termasuk dalam isim mausul. Isim apa? Isim mausul, iaitu kata nama penyambung. Dia bukan kata nama yang mewakili nama suatu benda, bukan ya. Jadi apa pun tak kisahlah isim mausul ke apa ke, yang penting kalimah ini jatuh kepada alif lam syamsiah. Persoalannya, apakah huruf syamsiah pada kalimah tadi? Huruf lam. Pandai. Wa ila thamud akhahum salihan. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. Bukankah ada nama Allah? Tadi Ustaz khabar apa? Nama Allah asal hukumnya alif lam syamsiah, tapi diberikan nama yang khusus, iaitu alif lam al-jallah. Masya Allah, pandai pelajar saya, alhamdulillah. Sambung puan-puan ya. Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum. هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. Nampak lagi tak nama Allah? Maka dalam hati itu berkata, Ustaz, asal hukum nama Allah ni adalah alif lam syamsiah. Tapi ulama letak nama yang khas pada dia, iaitu alif lam al-jalalah. Pandai, sambung. Wadhkuru id ja'alakum khulafa'a min ba'di 'ad. من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا
وتنحتون الجبال بيوتا. Ulang suara al-jibala. Alif lam apa namanya? Qamariyah. Arwah tok guru saya pesan, nak mengetahui alif lam qamariyah cukup mudah. Lepas hamzah wasal kamu nampak tak lam tu mati. Kalau nampak maka sahlah alif lam qamariyah. Tapi kalau tak nampak, puan-puan pakailah spek mata ataupun carilah jalan bagi nampak puan-puan. Ya puan-puan, kita ni bukan semuanya nampak tulisan dalam Quran tu, kadang tak nampak kan? Jadi puan-puan kalau tak nampak maknanya kita rabun lah puan-puan ya. Jadi cari jalan macam mana nak nampak tulisan pada Quran ya. Dan ingat, step yang paling mudah untuk kenal alif lam qamariyah adalah mencari selepas hamzah wasal lam itu mati. Maka qamariyah lah dia. Walaupun puan-puan tak tahu, Ustaz saya tak ingat huruf qamariyah ni apa Ustaz, saya tak ingat step-step dia, sekadar puan-puan memahami lepas hamzah wasal adalah mati, maka itulah namanya qamariyah. Dan kalau Ustaz tanya huruf qamariyah ni apa? Huruf jim, pandai. Puan-puan sebut jim? Apalah pula jim lah, jim tu macam mana ejaannya? Apalah jim macam mana eja jim? Apalah JIM pula? Jim ya mim. Jim ya mim eja bahasa ya Allah. Eja dalam tulisan Jawi. Jim ya mim. Maknanya kena tutup bibir. Jim. Jangan jin. Kalau jin tu makhluk Allah kat luar sana puan-puan. Allahu akbar. Puan-puan jangan salah sebut. Tak betul puan-puan. Nampak macam lawak tetapi puan-puan kena ingat ejaan tu penting ya. Saya dulu belajar tau. Puan-puan contohnya sin. Cuba eja sin. Sin ya nun. Maknanya tak boleh sebut sim. Kalau sim, bermakna sudah jadi sin ya mim. Jangan salah eja. Ini semua amat dititikberatkan ketika saya belajar dulu. Jadi puan-puan, begitu jugalah saya praktikkan kepada tuan-tuan puan, jangan salah sebut. Jadi tadi huruf apa tadi? Jim. Bukannya jin. Jim. Tutup bibir puan-puan ya. Macam mana eja jim? Jim ya mim. Bukannya JIM. Itu bahasa Melayu puan-puan ya. Jangan salah faham. Allahu Akbar. Okey, teruskan. Maknanya kalimah, ya puan. Ha? Mana? Fil ardi. Oh, tadi lupa pula kita cover, ya. Perkataan baris yang kedua daripada ayat 74 tadi. Ayat 74 kan mula wadhkuru kan. Okey, baris yang keduanya tertinggal pula kita sebut. Mari sama-sama ikut. Al-ardi. Itu juga alif lam. Cuma persoalannya alif lam apa? Qamariyah. Pandai jawab. Huruf qamariyahnya? Huruf qamariyahnya lam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Puan-puan, huruf qamariyahnya adalah alif ataupun hamzah. Alif atau hamzah. Atau dia ada nama yang khusus puan. Gabungan alif, ni. Gabungan alif dengan kepala, alif dengan hamzah ni. Alif dengan hamzah dinamakan sebagai hamzah qata'. Cuba sebut hamzah qata'. Ini nama dia. Kita ni tak tahu puan-puan. Jadi tanya dengan ustaz apa nama huruf. Tapi kalau puan-puan tak tahu juga sebut hamzah qata' ustaz. Saya selalu salah sebut hamzah qata' pula ustaz. Bukan hamzah qata' puan-puan ya. Hamzah qata'. Kalau tak reti nak sebut, puan-puan sebut hamzah boleh, alif boleh. Tak ada masalah. Ya. Tetapi nama khusus padanya adalah hamzah qata'. Apa makna qata' ustaz? Hamzah tu hamzah lah. Qata' itu maknanya terputus ataupun terpisah. Itu dalam bahasa Melayu kita lah. Jadi puan-puan, perkataan tadi al-ardi sebut hukum alif lam qamariyah, huruf hamzah qata' ataupun hamzah atau alif pun boleh juga ya. Okey, teruskan. Fadhkuru ala Allah. ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Sama dengan kalimah yang kita sebut tadi, iaitu al-ardi. Sebut. Ustaz nak ingatkan ya, kalau nak sebut kalimah alif lam qamariyah ke syamsiah, ustaz saya kata kamu kena mula dengan hamzah wasal.
Kamu kena mula dengan hamzah wasal. Maknanya puan-puan tak boleh baca fil ardi. Kalau fil ardi, hamzah wasal tak baca. Jadi puan-puan kena baca kat mana? Start daripada mana? Al-ardi. Sebut. Baru dikatakan alif lam qamariyah, dan huruf qamariyahnya hamzah qata. Pandai. Kalau ingatlah hamzah qata hari ni kita ingat, minggu depan belum tentu kita ingat. Kadang-kadang tak ingat, maka puan-puan sebutlah hamzah pun boleh, alif pun boleh juga. Tak ada masalah. قال الملأ الذين استكبروا من قومه Tengok kalimah al-mala'u. Alif lam qamariyah. Huruf mim. Pandai. Lagi sebelah. Alladzina. Sebut. Hukum syamsiah. Huruf lam. Pandai. Seterusnya. Lilladzina istud'ifu liman amana minhum. لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. Ada lagi ke tidak alif lam? Tak ada. Bagus, abaikan, teruskan pada ayat berikutnya. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم Berhenti ajalah kat situ pasal nafas dah habis. Puan-puan jangan curi nafas tau. Berhentilah kat situ, putus nafas. Tarik balik nafas yang baru. Inna billadhi amantu bihi kafirun. Nampak tak dua kalimah yang sama? Yang pertama, alladzina, sebut. Yang kedua di bawah, alladzi. Sama je. Sama makna, sama hukum. Apa hukumnya? Syamsiah. Hurufnya? Lam. Harap-harap ingat sampai bila-bila. Dulu ada pelajar belajar dengan ustaz. Minggu ni hurufnya lam. Minggu depan hurufnya zal pula. Puan-puan jangan tukar huruf. Ya Allah. Jadi ini hukumnya alif lam syamsiah, atau nama lain idgham syamsi. Pandai. Fa'aqarun naqata wa atau an amri rabbihim. Cuba sebut an-naqata. Sudah tentu alif lam syamsiah. Puan-puan, beza kan yang paling ketara antara syamsiah dengan qamariyah adalah penggunaan tanda sabdu. Kalau sabdu ni mesti alif lam syamsiah yang punya. Tak mungkin alif lam qamariyah. Ambil perhatian ya. Dan huruf syamsiah ni apa pada an-naqata? Huruf nun. Pandai. Dan kebetulan nun tu bersabdu. Maka ulama pesan kena bagi dengung bacaannya dua harakat. Bila nun sabdu, hukumnya apa minggu sudah? Wa tu wajibul ghana. Pandai. Jadi tadi kena bunyi sengau tau. 2 second. Ulang balik. Fa'aqarun naqata wa atau an amri rabbihim.
وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا. Jangan keliru bacaan di tengah. Ya Salihu tina. Perasan tak hamzah wasal yang menegak tu huruf alif dengan kepala huruf sad adalah huruf yang kita tak pakai, tak baca pun tadi. Jadi ulama kata bila kamu tak baca, kamu kena baca huruf selepasnya. Huruf selepas hamzah wasal tu huruf hamzah. Huruf hamzah tu mati kan? Macam mana sebut hamzah mati? A, I, U. Jadi kita sebutlah ya Salihu tina. Dan ada satu lagi huruf yang kita tak pakai selain pada hamzah wasal adalah huruf ya di bawah hamzah tadi. Nampak tak? Jadi dua huruf ni tak payah pakai ketika wasal. Ketika sambung tak payah pakai puan-puan ya. Okey, go stand balik. Bima ta'iduna in kunta minal mursalin. فأخذتهم الرجفة. Berhenti kat situ. Cuba ulang. Ar-rajfah. Alif lam syamsiyah. Hurufnya ra. Pandai. Apa dia? Oh, al-mursalin tertinggal lagi. Ya betul lah puan-puan ya. Ayat yang terakhir tadi di hujung ayat 77 kan ada perkataan al-mursalin. Hukumnya qamariyah. Hurufnya mim. Puan-puan yakinlah kalau selalu ulang macam ni kan kita soal jawab lama-lama kita faham puan-puan. Lama-lama kita expert dengan hukum tajwid. Insya-Allah. Sambung. فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي. وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ. Tunjukkan saya hukum alif lam qamariyah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa laju benar jawab soalan ustaz? Puan-puan ustaz tanya apa tadi? Qamariyah. Yang puan bagi jawapan tu syamsiyah. Maka jawabnya tak ada. Allahu Akbar. Puan-puan ni memang tak boleh diuji sedikit ya. Jadi tak mengapa. Puan-puan tahu tak? Ujian macam tu lah saya kena dulu. Saya kena dulu ujian macam tu. Confident je arwah tok guru saya tanya. Carikan saya alif lam qamariyah. Saya jenuh mencari, berpeluh mencari ni jawapan. Saya tengok dia kata apa? Tak ada. Yang kamu duk cari tu kenapa? Tak, dia nak meyakinkan kita. Kamu ni betul-betul kenal ke tidak alif lam qamariyah. Nampak tak? Maknanya soalan tadi tu bukan sengaja ditanya. Tetapi nak menguji keyakinan kita kepada hukum alif lam qamariyah. Jadi sekali lagi saya tanya. Alif lam qamariyah. Tak ada. Tapi kalau ustaz tanya alif lam syamsiyah. Sebutlah an-nasihin. Jangan jawab ada sahaja, kena sebut dia punya ayat ataupun kalimah padanya. Baik, kalau an-nasihin, puan-puan huruf syamsiahnya apa? Nun. Pandai. Jadi puan-puan berhati-hati dengan soalan ustaz ya. Okey, ready? Sambung. Walutan idh qala liqaumihi
ta'tunal fahishah. Bihi ata'tunal fahishah. Soalan saya, carikan saya alif lam syamsiah. Tak ada, alhamdulillah. Bagaimana qamariyah? Silakan. Alfa, pandai. Al-fahishah adalah qamariyah, hurufnya adalah fa. Sambung. Ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Carikan saya alif lam qamariyah. Al-alamin. Hurufnya ain, pandai. Innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa'. Ada berapakah syamsiah dalam ayat tadi? Ada dua. Yang pertama ikut ar-rijala. Yang kedua ikut an-nisa. Siapa nak tanda-tandalah. Kat situlah namanya alif lam syamsiah. Tetapi kena ingat, hurufnya berbeza. Kalau ar-rijala, huruf syamsiahnya ra. Kalau an-nisa, nun. Pandai. Bal antum qawmun musrifun. Wa ma kana jawab qawmihi illa an qalu. قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. Ada ke tidak hukum alif lam? Tak ada. Ingat ya, nak cari alif lam pastikan jumpa hamzah wasal terlebih dahulu. Fa'anjaynahu wa ahlahu illa imra'atan Cuba ikut Ustaz sebut imra'atan. Alif lam. Oh, alif lam tak ada, laju je jawab. Perempuan ni bagus. Perempuan imra'atah tidak termasuk hukum alif lam sebab tidak ada lam selepas hamzah wasal. Jadi perempuan imra'atah ni hukum apa? Ini hukum di bawah tajuk kaedah membaca hamzah wasal. Dan perempuan imra'atah ni termasuk dalam isim, kata nama. Tetapi dia kena baca baris satu di bawah. Ini termasuk dalam kaedah pengecualian dalam membaca isim dalam Al-Quran. Nanti perempuan belajar ulang kaji balik akan datang ya. Jadi dalam ayat tadi tidak ada alif lam lagi dah. Ghostan balik. Illa imra'atahu kanat minal ghabirin. Al-ghabirin, alif lam qamariyah, hurufnya ghin, bukannya gha, ghin lah perempuan. Kalau gha tu huruf tu berbaris, tapi kalau tak ada baris namanya ghin. Kadang-kadang kita ni confuse juga kat situ ya, tapi tak mengapalah. Huruf ghin adalah huruf alif lam qamariyah, selepas lam mati adalah huruf ghin ya. Sambung.
وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. Ada tak alif lam syamsiah? Qamariyah? Silakan. Al-mujrimin. Sadaqallahul azim. Puan-puan, secara jujur dan ikhlas, seronok tak mengaji Quran kalau tahu tajwid? Seronoklah Ustaz, rasa nak baca lagi tapi masih tak mengizinkan. InsyaAllah, mudah-mudahan minggu depan kita sambung bacaan kita dengan ayat 85 surah Al-A'raf, insyaAllah. Dan minggu depan jangan tak datang sebab saya cuba, kita sama-sama cuba ulang kaji hukum qalqalah pula. Hukum qalqalah bab yang kelima minggu hadapan ya, insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak. Teruskan perjuangan kita baca Quran, belajar Quran sehinggalah ke akhir hayat kita, insyaAllah. Baik, disudahi kuliah dengan bacaan tasbih kafarah dan juga surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.